Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, diharapkan semua pelajar-pelajar semua sihat walafiat Alhamdulillah. Okay, pelajar-pelajar semua sihat depan saya ni. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay, ada. Okay, ini lebih kurang dah 50 orang dah ada dah ni. Okay, jadi kita teruskan. Okay, jadi pelajar-pelajar pun dah bermula sekolah. Macam mana sekolah? Seronok ke tak seronok? Ha? Jumpa rakan-rakan. Ada yang tak mula sekolah lagi tak? Ada tak yang depan saya yang tak mula sekolah lagi? Tengok angkat tangan sikit, tengok siapa yang tak mula sekolah lagi. Semua dah mula kan? Semua dah mula rasanya Semua fasa 3 dan fasa 4 dah mula semuanya. Okey, jadi pelajar hari ni kita nak teruskan Aircon Club dan Persatuan. Okey, pelajar ini dah masuk bulan November. Okey, kita buat untuk fasa 1 ni kita buat sekali lalu. Okey, jadi kalau pelajar nak gunakan modul yang cikgu share dalam grup pun ada dan saya pun share modul saya dalam grup cikgu-cikgu satu Malaysia ni lah. Itu modul tu. Itu pelajar bebaslah nak buat. Kalau pelajar tak tahu, pelajar nak tahu jawapan, pelajar boleh PM cikgu. Cikgu akan berikan jawapan. Okey? Alright. Jadi pelajar untuk yang kelas tuition cikgu akan modul kita berbeza lah. Okey, di sini pelajar cikgu nak buat ingatan sikit lah pelajar ingatan sikit. Pelajar, kita punya tuition ni, tuition kita adalah tuition online. Tuition kita adalah tuition online. Cikgu ulang lagi sekali. Tuition kita adalah tuition online. Cikgu tak jual recording. Cikgu tak jual recording. Jadi recording tu pelajar hanya untuk sementara saja. Mungkin pelajar yang terlepas kelas, lepas kelas tu, lepas tu pelajar boleh lihatlah balik. Lihat balik. Bukannya cikgu nak senaraikan recording, tengok Sarawak ni. Bukan. Kita tuition online. Pelajar. Jadi cikgu sebolehnya pelajar yang nak ikuti kelas yang boleh ikut secara online. Kalau tertinggal satu dua kelas boleh tengok recording tu tak ada masalah. Bukannya just nak tuition ni just nak tengok recording je, bukan, tak boleh. Cikgu hanya nak bawa yang betul-betul cikgu nak bimbing yang kelas online. Okey pelajar Okey, jadi pelajar yang duduk sekitar Johor Bahru yang selepas di Puan Wali nanti cikgu akan susun balik jadual untuk kelas bersemuka. Okey pelajar Okey, jadi pelajar jadi kita teruskan tuition. Okey, untuk modul buku 1 ni kita ada 2 topik lagi, kelab dengan perkongsian. Lepas tu cikgu akan bekalkan modul yang baru, bekal modul baru iaitu buku 2 yang meliputi soal topik-topik lain. Kita akan bermula daripada form 4. Mula daripada form 4. Jadi pelajar-pelajar form 5 ni ada setengah-setengah ni yang pelajar form 5 yang ada tuition dua kali tau. Satu tuition form 4, satu tuition form 4. Form 5. Form 4 tak ada tuition lagi lah. Form 4 pelajar yang tuition form 5 nanti boleh PM saya. Tak payah tuition form 4 lagi. Pelajar terus fokus pada bengkel ni yang kita buat ni, yang kita buat tuition online ni sampai persen dah meliputi semua pelajar, semua topik. Semua topik. Okey, jadi yang ini kita akan buat satu persatu. Okey, jadi pelajar terus kita buat iaitu hari ni nak ulang kaji apa? Nak ulang kaji Aircon Club. Sekejap Okey, Aircon Club. Okey, keluarkan nota Aircon Club. Boleh tengok Aircon Club tu. Nota tu ada cikgu dah bekalkan sekali lalu. Kita tengok sekali lalu. Sekejap cikgu keluarkan nota sekejap. Okey, alright. Okey, ni semua pelajar dah ada nota lah. Okey, sekali lalu pelajar. Aircon Club dan Persatuan. Club dan Persatuan. Sekali lalu. Pelajar Aircon Club tu, pelajar dia bukannya perniagaan. Dia adalah pendaftar pertubuhan. Okey, minggu lepas kita dah belajar rekod tak lengkap. Pelajar sikit je penambahan. Konsep semua sama. Bentuk soalan, kelab dengan rekod tak lengkap, sama bentuk dia. Cuma istilah je berbeza. Jadi pelajar kena tahu. Okey, istilah yang berbeza dekat sini pelajar. Biasa kita guna buku tunai. Cikgu skrin kabur. Okey, minta maaf. Okey, cikgu share skrin. Minta maaf Cikgu share skrin. Okey, bagi pelajar yang gunakan komputer ataupun tab boleh tengok yang gambar cikgu pin gambar cikgu. Manakala yang lain-lain tu pelajar yang guna handphone boleh tengok skrin. Okey, boleh jelas tak? Jelas tak? Saya punya ni skrin. Jelas tak sekarang? Pelajar respon sikit. Jelas tak skrin cikgu? Tak jelas. Tak jelas Oh, tak jelas. Kenapa ni? Sekejap Saya tengok anak saya pakai ni, dia pakai blur ni. Sekejap saya tengok sekejap. Kat mana saya punya setting?
Yang ada gambar cikgu tu tak jelas. Ada gambar saya tak jelas Sekejap saya Ha. nak tengok sekejap Okey, yang ini video. Okey, sekejap Dia bukan layout. Saya punya ni apa ni? Background tu patutnya tu. Sekejap kat mana tu kan background Effect. Okey, alright. Betul, jelas tak? Okey, dah jelas tak? Yang ada gambar cikgu tu jelas tak sekarang? Kita hapus sikit. Okey, jelas tak? Respon sikit, jelas tak? Skrin sekarang. Pelajar, jelas tak? Saya punya skrin sekarang. Jelas. Jelas? Jelas. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey, alright. Okey, jadi perbezaan istilah pelajar cikgu teruskan. Okey, pelajar, perbezaan istilah, jadi pelajar-pelajar kena tahulah perbezaan istilah-istilah ni. Okey, jadi pelajar kena lihat di sini. Okey, alright. Buku tunai dan akaun bank dipanggil sebagai apa? Akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, akaun untung rugi ialah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi pelajar kena tahu dalam kelab dipanggil akaun pendapatan belanjaan. Okey, akaun untung atau rugi bersih, lebihan atau kurangan. Okey, equity pemilik, dana terkumpul. Okey, dan modal awal dipanggil dana terkumpul awal dan tertunggak iaitu dipanggil apa? Belum terima. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam akaun kelab. Okey, alright. Okey, jadi pelajar boleh lihat di sini. Okey, alright. Berikutnya yang pertama. Okey, yang berikutnya yang pertama. Okey, teknik menjawab. Yang ini untuk step pertama. Step pertama ialah akaun yuran. Semua pelajar kena tahu. Apa konsep yuran tu? Yuran tu adalah konsep hasil. Yuran itu adalah konsep hasil. Jadi pelajar-pelajar kena tahu. Okey, pelajar kena tahu konsep hasil. Apa konsep hasil? Jadi pelajar kena tahu hasil AS dengan LS. Betul, AS dengan LS. Okey, jadi pelajar kena tahu belanja, atas belanja, bawah ialah hasil. Betul. Okey, pelajar ingat apa? Kena ingat apa lagi ni? Pelajar kena ingat terlebih, terkurang, terlebih, terkurang. Betul? Okey, jadi pelajar. Okey, jadi seterusnya ialah dalam belanja, kalau terlebih dipanggil belanja apa pelajar? Dipanggil prabayar. Belanja terkurang dipanggil belum bayar. Hasil terkurang, belum terima. Dan hasil terlebih ialah apa? Belum terperoleh. Okey, pelajar. Pelajar ingat lagi tak konsep ni? Konsep kotak ni boleh ingat? Ingat. Ingat Alhamdulillah. Okey, jadi pelajar sebut hasil, kita fokus dekat bawah. Hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh lihat di sini, pelajar-pelajar. Okey, jadi pelajar nak ingat akaun yuran ni mesti kena ingat tapak. Tapak kena ingat dulu. Okey, tapak dia apa? Okey, yuran belum terima. Kita guna konsep ni, yuran belum terima. Okey, yuran belum terima. Okey, AS. Jadi belum terima debit, jadi belum terima adalah debit. Okey, lepas tu kredit. Hasil belum terperoleh, belum terperoleh kredit. Okey, lepas tu ini awal. Ini mesti yuran awal. Awal berapa bulan? Awal adalah 1 hari bulan. Awal adalah 1 hari bulan. Okey, dan berikutnya ialah pada akhir. Okey, akhir macam mana nak ingat? Akhir ingat terbalik. Jadi kalau akhir berapa bulan? 31 hari bulan. Okey, akhir adalah 31 hari bulan. Okey, 31 hari bulan, 31 hari bulan. Kena ingat. Okey, lepas tu belajar bank. Apa tu bank? Bank ni adalah yuran yang sudah terima. Sudah terima. Cari dekat mana? Akaun penerimaan dan pembayaran. PN dengan PM tu penerimaan dan pembayaran. Ini yang sudah terima. Kena tahu. Okay, yuran lapuk. Yuran lapuk, yuran yang nanti dia akan sebut dekat maklumat teman. Yuran ini tidak dapat dikutip lagi. Dianggap sebagai yuran lapuk. Okey, itu yuran lapuk. Dan last kali nak cari apa? Last kali biasanya cari pendapatan dan perancangan. Biasanya. Ini ialah apa pendapatan belanjaan? Ini adalah yuran yang sebenar ataupun yuran yang sepatutnya. Okey, jadi pelajar dekat sini pelajar untuk step number 1 je, akaun yuran. Pelajar, ada siapa-siapa nak tanya dulu tak? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Nak tanya terus tanya terus mencelah je. Dia nak tanya? Nak buka mic lagi baguslah. Kalau nak chat lah. Faham tak akaun yuran ni sekarang? Cikgu. Boleh? Okey, siapa nak tanya? Cikgu. Kalau yuran belum terima tu, kita tukar BB dengan SB boleh? Tak boleh. Itu konsep lama.
Ini konsep yang baru. Kita guna istilah ni. Okey, cikgu. Okay? Alright. Okay, jadi pelajar kita terus fokus pada kita punya latihan. Cikgu ada bekalkan awak. Sekejap Cikgu bekalkan awak ada ni. Pelajar tengok. Mana cikgu punya soalan. Sekejap Soalan kita yang mana soalan kita ni? Ni. Account Club. Okay, cikgu Account Club yuran saja. Cikgu ada uji awak 3 yuran. 3 yuran. Yuran 1, yuran 2 dan yuran 3. Okey? Okey, jadi kita tengok satu persatu. Yuran yang pertama. Yuran ahli. Yuran ahli. Okey, alright. Okey, jadi pelajar Jadi pelajar-pelajar lihat di sini. Okey, yang pertama, pelajar yuran belum terima. Kadang-kadang disebut yuran ahli, kadang-kadang dia tak sebut pelajar jadi pelajar kena hati-hatilah. Kalau yuran tu pelajar, yuran belum terima ni semua untuk yuran ahli lah. Kalau tak sebut yuran tu yuran ahli. Okey, yuran ahli pelajar 1 ribuan ialah untuk awal. Ini jangan lupa, ini untuk awal. Okey, ini untuk 315 untuk apa? Akhir. Jadi pelajar kena tahu. Okey, ini awal, ni akhir. Okey. Lepas tu belajar penerimaan dan pembayaran. Ini apa maksudnya? Dalam penerimaan pembayaran, ini mesti yang sudah. Sudah apa? Sudah terima. Kita yuran yang kita sudah terima berapa ribu? 2,000. Okey, ada 2,000. Okey, alright. Okey, jadi pelajar maklumat tambahan. Apa dia sebut? Yuran 60 masih belum terima pada tahun lepas, diangkat sebagai yuran lapuk. Ada yuran lapuk. Ini yuran lapuk. Jelas dia sebut. Berapa nilai dia? Untuk peringkat pertama dia dah bagilah senang RM60. Okey, jadi pelajar Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan. Okey, jadi pelajar kita teruskan yang ini. Akaun yuran ahli, kita teruskan yuran ahli kita. Cuba pelajar lihat. Okey, jadi pelajar tengok. Okey, akaun yuran. Yuran ni apa? Hasil. Okey, yuran adalah akaun yuran hasil. Okey, jadi pelajar cuba pelajar lihat. Okey, pelajar. Yang pertama pelajar cuba tengok berapa bulan. Tolong cikgu sebut. Pelajar, berapa yuran belum terima awal? Awal. Belum terima awal. Berapa nilai dia? Tolong cikgu. Sila lu buat sama-sama dengan cikgu. Berapa nilai dia? 100. Okey, jadi cikgu letakkan pen warna purple lah. 100. Okey, alright. Betul, 100. Okay, 100. Okey, lepas tu terus masukkan yuran belum terima akhir. Akhir terbalik. Berapa akhir? 140. Okey, 140. Selesai. Okey, yuran belum terperoleh. Awal. Awal berapa? Yuran terperoleh 80. 80. Okey, dan yang terakhir berapa yang akhir? 160. 160. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, lepas tu belajar berikutnya bank. Bank ialah apa tadi? Yuran yang sudah terima. Berapa sudah terima? Tolong cikgu. Kali lalu. 2,000. 2,000. Okey, dan last kali yuran lapuk asas. Berapa ringgit? 60. Okey, selesai. Nak cari apa yuran sekarang? Nak cari yuran sebenar, iaitu pendapatan dan pembelanjaan. Okey, ingat lagi tak? Boleh cari tak? Okey, cuba dapatkan. Berapa dapat? Tolong cikgu, kirakan berapa dapat kredit? Kredit berapa? RM2,020. Okey, berapa dapat? 2020. Okey, jadi cikgu letak 2020 Jawapan dia 2020. Okey, 20. Bukan. Bukan. Berapa dulu? Jumlah dia 280. Apa? 2280. 2280. Okey, alright. Sekejap 2280. Okey, 2280. Okey, alright. Jadi tolak 100, tolak 160. Berapa pelajar dapat? 20. Okey, dapat 20. Okey, macam inilah format dia nak jawab akaun yuran. Okey, siapa nak tanya? Boleh ingat tak formula ni? Jangan sampai tak buat dah, rugi. Rugi. Akaun yuran, sebut je akaun keluar, yuran mesti keluar. Mesti kena buat. Okey, lepas tu apa kesinambungan dia? Belajar terus masukkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Nanti step nombor berapa tu? Step nombor 1 ke 2 ke 3 tu. Kita tengok. Dekat mana? Pendapatan dan perbelanjaan. Step nombor 2, akaun kawalan. Step number 3 ialah apa? Step number 3, akaun belanja perdagangan. Ini step number 2 lagi, perdagangan dan untung rugi. Okey, lepas tu apa ni? Pelarasan belanja dan hasil, step number 3, dan step number 4. Step number 4 ialah apa? Nak masukkan apa? Yuran. Mana yuran? Ini yuran. Cikgu tandakan siap-siap. Lepas ni cikgu tak terang benda ni. Jadi yuran masuk dalam pendapatan hasil. Berapa nilai dia? Yang kita dapat. Yuran sebenar. Okey, jadi pelajar terus masukkan. Berapa nilai dia? Sekejap Mana cikgu punya bola ni?
Ni dia. Ya, banyak sangat filenya. Susun. Jangan bukan ni. Mana saya punya ni? Ni dia. Okey, jadi masukkan pendapatan. Nak tulis apa dalam pendapatan? Mesti tulis apa? Yuran ahli. Berapa yuran ahli? 20. Okey, boleh? 20. Okey. PKK, ada tak yang nak masuk PKK? Ada. PKK mesti konsep dia apa? Mesti ambil maklumat akhir. Mesti ambil yang semua butiran akhir. Kalau yuran butiran akhir yang mana? Yang bawah ni. Yang bawah ni yang akhir. Boleh? Okey, jadi hasil ingat. Yuran belum terperoleh hasil. Hasil belum terperoleh. AS ke LS? Yuran belum terperoleh. AS ke LS? Tolong cikgu. LS. Jadi yuran belum terperoleh LS. Jadi terus masuk. Yuran belum terperoleh. Okey, berapa nilai yuran belum terperoleh? 160. Okey? Alright, selesai. Okey, lepas tu apa dia? Yuran belum terima. Yuran belum terima tadi tentulah apa? AS. Yuran belum terima. Berapa nilai dia? Yuran belum terima akhir. Mesti ambil akhir saja. 140. Okey, selesai. Okey, boleh nampak tak ekor yuran yang pertama? Ini yang asas. Pelajar mesti kena pegang. Yang ni mesti kena tahu. Cara nak buat. Dah tahu ekor yuran nak pindah ke mana pula? Jawapan tadi yang kita dapat masuk dalam pendapatan. Lepas tu yang yuran yang akhir saja akan masuk dalam PKK. Okey, yang minggu lepas kita belajar rekod talangkah kan? Cikgu cerita apa? Maklumat tambahan dengan baki akhir mesti rekod 2 kali. Mesti rekod 2 kali. Jadi kena tahu. Okey, selesai. Okey, ada siapa nak tanya yang ni? Asas untuk yuran, settle lah. Mana lagi? Pelajar tanya yuran lapuk. Betul. Pelajar tadi nasib pelajar ingatkan. Okey, yuran lapuk pun rekod 2 kali. Kenapa? Sebab maklumat tambahan. Maklumat tambahan mesti rekod 2 kali. Yuran lapuk tadi dah masuk mana? Satu dalam yuran ahli ni 60. Betul? Sekali lagi, yuran lapuk akan masuk mana? Akan masuk dalam perbelanjaan. Tulis apa? Yuran lapuk. Bagus. Terima kasih. Berapa nilai dia? 60. Okay, ada tak yuran lapuk dalam PKK? Tak ada. Dia dah rekod 2 kali. Kalau yuran belum terima tadi rekod mana? Satu dalam ekor yuran. Satu lagi dalam PKK. 2 kali. Semua 2 kali. Okey. Yang akhir dengan maklumat taman. Okey pelajar. Respon sikit. Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh? Okey. Yang lain boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya yuran. Yang ini yuran pula. Yuran pelajar sebut je Econ Club, pelajar mesti tackle 2 soalan. Satu soalan yuran dia ada 1 je. Satu lagi yuran dia ada 3. Biasa dia 3 lah. Jadi pelajar kena tahu. Okey. Yang pertama. Okey, ini yang biasalah. Yang biasa yuran pada awal, ini awal 1 Januari, 31 Disember ialah akhir. Okey, alright. Dekat sini pelajar kena hati, yuran belum terboleh akhir dia tak bagi. Jadi pelajar kena cari. Alright, sekarang jumlah penerimaan. Okey, ni yuran yang kita sudah terima. Okey, boleh tak kirakan berapa jumlah dia? Boleh tak kirakan? Jumlahkan ketiga-tiga tahun? Ada tak? Berapa? Berapa nilai dia? Tolong cikgu kira sekejap. 3,800. Berapa ribu? 800. 3,800. Okey, terima kasih. 3,800. Okey, ini sudah terima. Jadi pelajar kena hati-hati pelajar. Jadi pelajar untuk kita punya akaun kita tahun berapa? Akaun kita tahun 2018. Okey, 2018. Jadi 2018 ni tahun sekarang. Jadi 2017 ni adalah apa? Yuran yang kita terima yang tahun lepasnya. Tahun lepasnya mungkin dia tak bayar, tahun ni baru kita dapat bayar. Faham pelajar? Ini tahun lepas. Jadi perlu tahu. Ini tahun lepas. Okey, 2018 yang tahun ini. Okey, 2019 siapa? Tahun depan. Tahun depan. Yang tahun depan pun ada. Ada juga ahli-ahli kita yang bayar advance. Okey. Jadi pelajar-pelajar kena tahu yuran ahli 2011 ialah tahun depan. Ini adalah yuran bila? Ini adalah yuran akhir. Sama dengan yuran akhir. Jadi pelajar kena tahu. Boleh pelajar? Yuran akhir untuk belum terperoleh. Jadi pelajar kena tahu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Setakat ni boleh? Boleh ikut tak?
Faham soalan? Faham ke? Faham Okey, ada tambahan sikit lah. Tambah yuran kat sini Okey, berikutnya maklumat tambahan. Yuran yang masih belum terima tahun 2017 dianggap sebagai yuran lapuk. Ini istilah dia. Yuran lapuk dia tak bagi. Yuran lapuk dia tak bagi. Jadi macam mana nak cari? Macam mana cari? Okey. Jadi pelajar nak cari kat mana? Terus mata pelajar terus fokus pada yuran yang belum terima pada 1 hari bulan. Pada 1 hari bulan, pelajar, kita pada awal tahun kita tahu yuran yang tak dapat kutip ialah 700. 700 ni mana? Daripada mana? Yang tahun lepas. Yang tahun lepas. Pelajar, yang tahun lepas yang tak boleh kutip lagi. Yang belum kita terima lagi. Ahli-ahli yang belum bayar lagi. RM700. Okey, pelajar, tahun ini 2018, kita ada terima. Daripada 700 yang dah bayar berapa? RM500. Kita dah terima daripada 700 yang tak boleh bayar pada awal tahun. Sepanjang tahun 2018 kita ada terima untuk tahun 2017 ni. Iaitu berapa banyak? 500. Okey pelajar. Ada lagi tak yang tak boleh kutip? Cikgu nak tanya. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada. Ada berapa ratus? 200. 200. Jadi pelajar kena tahu formula yuran lapuk. Apa formula yuran lapuk? Awal cikgu tulis BB Awal. Yuran apa? Yuran belum terima. Yuran belum terima. Tolak dengan apa? Yuran sudah terima. Sudah terima tahun berkenaan lah. Tahun lepas. Tahun lepas cikgu letak. Jadi dia tak ada formula khas. Jadi pelajar kena faham konsep lah. Jadi konsep dia berapa nilai dia? 700 tolak dengan 500. Selesai. Jadi berapa nilai dia? 200. Jadi 200. Okey, selesai. Jadi pelajar sama konsep tadi, cuma pelajar kena masukkan satu persatu. Jadi kita masukkan terus. Okey, yuran belum terima. 1 hari bulan. Berapa yuran belum terima? 700 awal tahun. Berapa yuran belum terima akhir? Cikgu tandakan cikgu tanda right. Belum terima akhir, yang ini 300. Selesai. Okey, yuran belum terboleh 400. Pelajar, kadang-kadang soalan dia bagi yuran belum terima, belum terboleh dia tak bagi pun. Jadi pelajar kena tahulah. Okey, alright. 400. Jadi berapa yuran belum terboleh? Ini soalan cepu mas. Ini kadang-kadang pelajar dia tak tulis ini. Jadi kena hati. 900 masukkan 900. Okey, lepas tu apa lagi pelajar? Okey, berapakah bank? Bank tadi pelajar dah kira berapa nilai dia? 3,800. Dan yuran lapuk. Berapa yuran lapuk? 700. Ni ada jam kerja 700 tolak 500. Berapa pelajar dapat? 200. Okey, sekarang boleh tak dapatkan pendapatan dan perbelanjaan? Boleh tak dapat? Pelajar totalkan? 4,700. Okey, jadi totalkan kredit dulu. Berapa dapat kredit? 4,700. 4,300. 700. Okey, sorry. 4,700. 4,700. Okey, tolakkan dengan 900 dan 700, berapa dapat? Tolong cikgu, berapa dapat? Tolakkan. Imbangkan. 3,100. 3,100. 3,100. Okey, alright. Okey, settle, siap. Okey, siap untuk akaun yuran. Okey, sekarang nak pindahkan apa dulu? Pendapatan. Dan tentu mesti pendapatan sebab yuran ni adalah hasil. Jadi nak tulis apa? Yuran ahli. Berapa yuran ahli? Tolong cikgu, tolong cikgu. Ramai ni. Depan cikgu ni, tolong cikgu sebutkan. Apa yuran ahli? Berapa nilai yuran ahli? Yes, 3,100. Okey, bagus. Okey, dalam perbelanjaan. Ada tak dalam perbelanjaan? Tadi kita dah buat. Apa dia? Yuran lapuk. Yes, betul. Yuran lapuk. Bagus. Yuran lapuk. Okay, berapa yuran lapuk? 200. Okay. Alright, selesai. Okay, berikutnya. Dalam ASLS. Apa konsep ASLS? Apa konsep dalam PKK ni? Kena ingat ni. Apa yang nak masuk dalam PKK? Tolong cikgu. Apa yang kita nak ingat? Baki akhir. Yes, akhir. Baki akhir. Akhir ni merujuk pada apa? 31 hari bulan. Dan juga apa? Maklumat tambahan. Boleh? Okey, apa dia nak masuk? Dah tentu yuran. Yuran apa? Yuran belum terima dengan yuran belum terperoleh. Okey, jadi berapa yuran belum terima? Sekali lalu je. Berapa AS mesti masuk yuran belum terima? Okey, berapa nilai dia? Tolong cikgu. Sekali lalu sebut nombor dia. Berapa ratus?
300. 300. Okey, habis. Okey, liability semasa ialah apa? Yuran belum terperoleh. Okey, berapa yuran belum terperoleh? 900. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, alright. Okey, belajar Okey, pelajar. Sama-sama itu belajar Pelajar kena tengoklah dalam grup. Boleh tak? Info-info cikgu masukkan dalam grup tu Belajar kena baca okey, jadi belajar kena alert sikitlah kat situ. Okey, kalau cikgu minta respon tu kena mintalah respon supaya apa nanti cikgu dapat ni. Sebab cikgu dah buatkan form untuk yuran. Lepas ni yuran jangan gunakan form yang biasa tu kita gunakan form Google Form. Pelajar masuk dan pelajar semak. Ada tak nama pelajar? Pelajar lihat di situ. Faham? Okay, cikgu tak nak mesej tu berantai. Lepas ni kalau ada kelas ke ada info-info penting, kita boleh nampak dah. Kalau tak kita nampak banyak sangat mesej-mesej yuran kan. Okay, alright. Jadi cikgu dah kemas kini tu jadi pelajar boleh lihat. Okay, berikutnya yuran ahli 3. Okay, yuran ahli yang ketiga pula. Kita baca yuran je ni. Okay, tengok betul-betul. Yuran belum terboleh 400 awal, akhir 200. Yuran belum terima tak ada, dia tak sebut. Okay, yuran ahli 1000. Kelab mempunyai 1100 orang ahli dan dikenakan yuran 20. Okey, ni pelajar. Ni apa ni pelajar? Ni apa ni sebenarnya? Tolong cikgu. Ni apa ni? Ni apa ni? Yuran apa ni sepatutnya? Respon sikit. Sebut je. Apa je? Sebut je. Respon sikit. Cepat. Apa tu? Ni yuran apa ni? Dia ada 100 ahli, seorang bayar 20. Ni apa ni? Apa dia? Yuran ahli? Ya, betul. Yuran ahli. Betul, yuran ahli. Yuran ahli untuk apa? Butiran apa? Dalam yuran ni, yuran apa? Apa butiran dia? Prabaya. Prabaya. Betul ke prabaya? Ada kata terlebih? Ada. Belum terima. Belum terima. Ada tak ada kata belum terima? 100 orang belum bayar yuran. Ada tak? Tak ada, pelajar. Okey, ini adalah yang dah bagi. Kita ada 100 orang ahli kita. Seorang bayar 20. Jadi apabila belajar, kita darabkan. Berapa darabkan dapat? 100 kali 20. 2000. 2000 ni apa? Ini adalah yuran sebenar. Yuran sebenar. Ni jarang-jarang pelajar jumpa. Jarang-jarang jumpa. Tapi memang pernah keluar peksa. Jadi pelajar kena hati-hati. Okey, alright. Jadi pelajar macam mana rekod ni? Sebenarnya dia bagi apa? Okey, cikgu rekod satu-satu. Cuba tengok. Okay, yang pertama kita rekod ni dulu. Yuran belum terperoleh 400. Sekejap tadi cikgu pakai pen apa? Betul. Belum terperoleh awal 400. Masuk sini 400. Okey, yuran belum terperoleh akhir. Masukkan akhir 200. Okey, belum terima? Tak ada. Okey, biarkan dulu. Okey, 1000. Apa maksud 1000? Ini yuran yang sudah terima. Berapa sudah terima? 1000. Okey, yuran lapuk ada sebut tak? Tak ada. Tak ada. Betul? Okey. 2000 tu apa? 2000. Sebenar. Yang sebenar dia letak mana? Sebenar letak mana? Patah balik. Ikut tadi. Yang yuran sebenar letak mana? Apa butiran dia? Pendapatan dan perbelanjaan. Yes, betul. Ada kalanya ini dia dah bagi. Dia dah bagi. Tapi cikgu dah bagi nak cari apa? Nak cari apa? Okey, cari butiran yang lain. Okey, apa rasanya? Kita nak cari apa? Belum terima. Yes, kita cari belum terima. Pelajar Okay, jadi pelajar kita nak cari apa? Yuran belum terima. Jadi pelajar totalkan. Berapa nilai dia? Jadi kita akan cari yang mana? Kita akan cari yuran belum terima dekat sini. Pelajar. Ada kalanya soalan macam ni. Jadi pelajar kena hati-hati. Kalau yang lain dah ada, kalau sebenar tak ada, kena cari sebenar. Kalau sebenar dah ada, kena cari yang baki akhir kat bawah ni. Kena cari salah satu. Jadi pengimbang. Okey, jadi pelajar kena hati-hati itu. Okey, alright. Jadi yang ini belum teroleh dah ada, jadi kita cari belum terima. Okey, berapa nilai dia? Debit 2200 paling banyak kan? Okey, jadi 2200. Okey, jadi berapa yuran belum terima? Tolong cikgu. 800. Okey, dapat tak akaun yuran? Dapat tak akaun yuran? Dapat. Okey, faham tak? Pelajar. Okey, cikgu tanya soalan cepu emas ni. Repeat balik. Tengok faham ke tak faham. Pelajar, macam mana pelajar
Pelajar nak tahu cari yang yuran belum terima atau yuran belum teroleh. Ketika mana? Ketika mana? Pelajar nak cari yang baki kat bawah ni. Okay, pelajar, ketika mana pelajar nak cari? Tanya sikit, cikgu nak tanya sikit. Masa bila? Bila dia bagi yuran sebenar. Yes, bila dia bagi yuran sebenar. Yuran sebenar seperti inilah. Ahli kita ada 100 orang. Jadi seorang bayar 20. Itu yang sebenar lah. Dapat jawapan itu yuran yang sepatutnya kita terima lah. Yang sebenar tu yang sepatutnya. Okay? Selesai. Okay. Sekarang, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nak masuk apa? Cerita yang sama juga. Berapa ni nak masuk? Pendapatan yuran apa? Yuran ahli. Okay, berapa yuran ahli yang sepatutnya kita nak rekod ke sini? Tolong cikgu. Berapa nilainya? 2,000. Betul. Tetap sama. 2,000. Ada yuran lapuk? Tak ada. Okey, yuran lapuk tak ada. Okey, jadi berapa PKK? PKK nak ambil mana? Mesti ambil yang apa tadi cikgu kata? Akhir. Akhir. Mesti ambil yang akhir. Yang akhir. Okey, yang akhir. Akhir merujuk pada 31 hari bulan dan juga maklumat akhir. Okey, jadi pelajar seterusnya. Mana yang akhir? Dah tentu yang aset semasa. Ada tak akhir? Ada. Yuran apa pelajar? Yuran apa tu? Belum terima. Yes, yuran belum terima. Berapa belum terima? 2,800. 800. Okey, berikutnya. Yuran apa? Belum terperoleh. Belum. Okey, yuran belum terperoleh. Okey, berapa yuran belum terperoleh? 200. Okey, selesai. Okey, boleh ikut yuran? Kita yuran je ni dulu. Yang tadi cikgu buat asas ni kan. Ini betul-betul mendalam ni. Sebut yuran je, 3 jenis ni mesti keluar. Salah satu mesti keluar. Sama ada yang asas, sederhana dan juga tinggi. Ini tinggi ni. Ramai pelajar-pelajar tak boleh buat untuk kalau keluar soalan ni. Sebab apa? Semua pelajar ingat mesti nak cari pendapatan belanjaan. Tak, bergantung pada soalan. Okey, ada nak tanya soalan lepas cikgu ni? Boleh ikut tak? Boleh ke? Ada nak tanya lagi? Boleh? Okey, alright. Macam tak semangat je. Cuba semangat sikit. Okey. D. Okey, sekarang kita nak masuk perdagangan. Okey, sebut perdagangan. Kita tengok nota sekejap. Tengok nota sekejap. Mana nota cikgu? Ini yang ke berapa ni? Okey, buku 1 punya. Okey, alright. Okey, kita tengok di belakang. Apa dia cikgu uji? Okey, perdagangan. Sebut perdagangan belajar. Sebelum perdagangan, belajar kena buat akaun kawalan. Belajar dah tahulah akaun kawalan. Belajar, akaun kawalan nak cari apa belajar? Jualan kredit. Betul? Jualan kredit. Okey belajar. Jualan kredit. Okey belajar. Untuk rekod tak lengkap, mesti ada akaun kawalan. Tapi dalam kelab tak wajib. Kenapa? Kalau ada ABT, baru buat. Kalau ada ABT, baru buat. Kalau tak ada ABT, tak boleh buat. Okey, apa butiran yang wajib kat sini belajar? Belajar, kita dah belajar minggu lepas rekod tak lengkap. Apa butiran mesti ada? Sebut akaun kawalan je mesti ada. Apa dia? Baki bibi. Lagi? Bank. Lagi satu? Baki akhir. Betul. Okey, last kali cari apa? Jualan. Boleh? Yang lain-lain ada tak? Kalau ada dalam maklumat taman, ada. Kalau tak ada, tak ada. Biasa dalam akaun kawalan, dalam kelab ni, dia tak banyak. Kenapa tak banyak? Sebab dia tak berniaga belajar. Dia bukannya perniagaan. Dia adalah NGO. Betul belajar? Sebab tu kadang-kadang ABT langsung tak ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Tak payah buat. Okey? Itu konsep dia. Okey, kawalan belum bayar. Kawalan membayar nak cari apa pula? Belian. Belian kredit. Itu pun kalau ada apa? ABB. Sepanjang cikgu buat soalan, sepanjang cikgu mengajar pelajar, cikgu biasa jumpa kalau kawalan ni dia ada satu je lah. Kalau ABT je. ABB tak ada. Kalau ABB ada, ABT tak ada. Tu biasanya lah pelajar. Tapi ada juga, dua-dua ada tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia bukan perniagaan. Sebab tu dia tak nak letak banyak sangat. Okey, butiran yang wajib ada apa dia? Baki BB, bank dan juga apa? Baki HB. Okey, last kali jangan lupa carikan belian kredit. Okey, macam biasa, jumlah jualan tunai, terus ambil kat buku tunai dan tambah jualan kredit. Berikutnya belian tunai tambah dengan belian kredit yang kita dapat. Okey, selesai. Dah habis step number 2, sambungan dia apa? Buat perdagangan. Akaun perdagangan. Betul kan pelajar? Kalau nota cikgu tu nyata pelajar tulis akaun. Okey, akaun. Akaun perdagangan minuman. Okey, pelajar. Minuman ni sebagai simbolik lah pelajar. Ikut bergantung pada soalan. Ada tulis restoran, ada kraft tangan, ikut pada soalan.
Ikut apa yang diniagakan. Jadi pelajar kena hati. Akaun perdagangan minuman bagi tahun berakhir. Okey, pertama jualan. Jualan adalah formula apa formula jualan tadi? Pelajar sekali lalu. Apa formula jualan? Jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, bagus. Jualan tunai tambah jualan kredit. Bagus. Inventory masukkan. Belian. Apa formula belian? Belian tunai tambah belian kredit. Okey, bagus. Okey, lepas tu macam biasa belajar kalau ada pulangan letakkan pulangan. Kalau ada lah Kalau tak ada tak ada lah. Tambah dengan Audi tu biasa tu biasa formula biasa. Okey. Tolak inventory akhir dapat jawapan. Okey, biasanya tulislah kos barang dijual. Nak tulislah. Tak tulis kos jualan pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Okey, tambah dengan apa-apa saja upah atau belanja minuman. Minuman ni merujuk kepada apa? Barang yang diniagakan. Barang yang diniagakan dekat akaun perdagangan. Kalau ke atas restoran, mesti belanja tentang restoran. Dia berbeza dengan topik-topik lain. Kalau topik lain sebut je belanja, dia adalah akaun untung rugi. Dalam kelab, untung rugi ialah pendapatan namanya. Tapi kalau dia perdagangan dia ada nama, perdagangan minuman, restoran dan sebagainya, kena ikut. Belanja, segala belanja minuman, masuk sini. Kalau dia perdagangan restoran, segala belanja restoran mesti masuk tambah dengan upah. Okey, jadi kena tahu, tambahkan dapat jawapan, tolakkan last kali dapat untung atau rugi minuman. Okey, jadi cikgu dah uji kat sini. Okey, sekarang pelajar, nak faham lagi? Okey, nak faham lagi, cikgu uji kat sini. Terus cikgu uji kat sini. Okey, sama tak pelajar ni soalan? Tengok, sama tak? Okey, sama tak? Cuba tengok. Soalan pelajar sama tak dengan cikgu? Okey, respon sikit. Sama. Okey, sama. Okey. Alright, dia bagi apa? Inventory minuman awal, inventory akhir dia bagi. Okey, akaun penerimaan bagi tahun berakhir, jualan minuman. Ini jualan apa ni pelajar sebenarnya? Jualan minuman ni jualan apa? Ini adalah jualan tunai. Jualan apa? Jualan tunai. Boleh? Jualan tunai. Okey, belian minuman. Minuman apa ni? Belian apa? Belian apa? Belian tunai. Okey, okey, sewa kedai minuman ini tentang sewa belanja lah dan gaji. Okey, berikutnya. Maklumat tambahan. Upah pekerja minuman termasuk dalam gaji. Oh, rupanya gaji upah pekerja minuman. Minuman ni upah pekerja minuman ada. Tapi dah termasuk kat mana? Dah termasuk dalam gaji. Gaji tak masuk. Kalau gaji minuman baru masuk. Kalau dia kata gaji ya, rupanya upah tadi minuman dah termasuk dalam 900. Jadi apa nak buat? Tolakkan 300. Jadi 300 kita masukkan dekat sini. Tulis apa? Butiran baru apa dia? Upah pekerja minuman. Kena asingkan. Kena asingkan. Jadi pelajar gaji saja tak masuk. Kalau gaji minuman masuk dalam perdagangan minuman. Jadi pelajar kena hati. Okey, berikutnya. Maklumat berikut diperoleh daripada penyediaan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okey pelajar. Ini pelajar cikgu shortcut. Cikgu dah shortcut. Kenapa? Pelajar cikgu tak suruh buat akaun kawalan lagi dah. Sebab apa? Akaun kawalan cikgu dah uji dalam rekod tak lengkap sebelum. Pelajar yang terlepas kelas minggu lepas kena tengok rekod tak lengkap. Nampak macam biasa je. Luar biasa pelajar. Pelajar tengoklah. Okey, akaun kawalan cikgu dah uji 3 jenis akaun kawalan. Sama konsep dia. Jadi pelajar kat sini cikgu tak uji akaun kawalan lagi. Benda yang sama. Jadi pelajar cikgu terus bagi jawapan. Daripada akaun kawalan kita dapat jualan kredit ialah 500. Belian kredit adalah 2,500. Sekarang yang ini cikgu nak uji awak perdagangan. Okay, alright, terus masukkan. Okay, akaun perdagangan apa kita nak buat sekarang ni? Akaun perdagangan minuman. Okay, yang pertama, apa butiran dia? Apa butiran nak letak dalam perdagangan ni? Tolong cikgu. Apa butiran pertama? Jualan. Yes, betul, jualan. Tak payah tulis jualan minuman, tak payah tulis jualan je cukup. Okay, apa konsep jualan sini? Jualan tunai tambah jualan kredit. Okay, berapa jualan tunai? 4,000. Ini jualan tunai. Tambah jualan kredit. Berapa jualan kredit? 5,000. Okey, berapa jumlah jualan? Jumlah jualan semua? 9,000. 9,000. Okey, jelas tak? Okey, jelas tak? Belajar jelas tak? Boleh? Jelas. Okey, alright. Okey, yang berikutnya. Tolong cikgu. Sambil tu tolong cikgu. Okey, apa dia? Lepas jualan, pulangan jualan tak ada. Tak payah letak. Jadi pelajar jualan tu ialah jualan bersih. Okey, terusnya sambung. Bermula dengan apa lepas tu? Selang sebaris, tulis apa?
Inventory. Yes, Minuman. inventory awal. Bagus. Inventory minuman, inventory awal. Cukup. Minuman tak payah tulis dah sebab dah ada kat atas. Kalau nak tulis lagi, cikgu nak tulis lagi. Boleh, tak ada masalah. Panjang sikit lah. Inventory awal. Berapa inventory awal minuman? 1,000. 1,000. Okey, terus letak kolom nombor 2. 1,000. Lepas tu buat apa? Belian. Terus. Belian apa? Belian tunai tambah belian kredit. Berapa belian tunai? Ada kat atas. Berapa belian tunai? 2,000. Okey, 2,000. Jadi masukkan 2,000. Okey, tambah dengan jualan kredit. Berapa jualan kredit? 2,500. Okey, berapa dapat? 4,500. Okey, cikgu kenapa letak tak nak kolom pertama? Sebab tak ada pulangan belian, tak ada audi, tak payah. Terus je tambah dengan inventory awal. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu, terus tambahkan. Okey, cikgu tambahkan. 5,500. Berapa ribu? 5,500. 5,500. Okey, selesai. Okey, lepas tu nak buat apa? Terus tolak apa? Dalam formula. Inventory akhir. Okey, berapa inventory akhir minuman? Cuba tengok kat atas. Ada tak? Ada. Berapa ratus? 500. 500. Terus tolak 500. Berapa dapat? 5,000. Okey, 5,000. Okey, 5,000. Okey, lepas tu nak buat apa? Ingat lagi tak? Tambah. Tambah dengan belanja. Belanja apa? Mesti belanja minuman. Okey, cari kat atas. Ada tak belanja minuman? Tolong cikgu. Apa dia? Apa dia belanja? Sebut belanja kat mana belanja? Sewa kedai. Betul, bagus. Belanja mesti tengok dekat wang keluar. Ini wang keluar. Mesti tengok dekat sini. Tengok sini atau apa? Maklumat tambahan. Kalau ada. Okey, dua tempat. Dekat wang keluar ataupun dekat maklumat tambahan. Okay, yang kat sini kita tengok dulu kat buku ni. Ada dah cerita tentang minuman. Apa dia? Yang pertama, apa dia yang pertama? Sewa kedai minuman. Itu yang pertama. Sewa kedai minuman. Ada tak pelarasan? Terlebih ke terkurang, nak tambah ke nak tolak? Tak ada lah. Okey, pelarasan terlebih terkurang cikgu dah ajar dalam apa? Dalam rekod tak lengkap. Konsep dia sama. Kalau terlebih, tolak. Terkurang, tambah. Itu untuk akhir. Kalau jumpa awal, terlebih terkurang, kena terbalik. Konsep sama. Jadi pelajar yang hari ni ikuti, tak ikuti dalam minggu lepas, kena tengok video lepas. Okey. Jadi pelajar teruskan. Okey, 600. Jadi tak ada apa-apa pelarasan. Jadi kita terus masukkan tambah dengan apa? Sewa kedai minuman. Berapa sewa kedai minuman? 600. Okay, alright. Lepas tu tambah dengan apa lagi? Satu lagi. Apa lagi? Upah pekerja. Upah pekerja minuman. Bagus. Upah pekerja. Bagus. Kenapa kita masukkan upah pekerja ni? Kenapa? Keliru. Soalan cepu emas dia. Apa dia? 300. Betul, 300. Kenapa kita masukkan? Sebab dia ada minuman. Yes, bagus. Sebab ada minuman. Bagus. Pandai. Okay, bagus pelajar. Jadi pelajar tambahkan semua. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Tambahkan semua. Berapa pelajar dapat? 5,900. 5,900. Bagus. 5,900. Okey, sekarang nak buat apa? Nak tambah ke nak tolak? Nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak. Betul. Tolakkan. Okey, tolakkan. Dapat apa? Positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, berapa positif? 3,100. 3,100. Jadi 3,100 ini adalah positif. Jadi kena tulis apa? Untung minuman. Tak boleh tulis rugi. Tak boleh tulis dua-dua. Cikgu tulis dua-dua lah senang. Nanti kalau jawapan dua-dua ada kat situ tak boleh. Jawapan meneka tak boleh. Kena pelajar kena pilih salah satu. Untung ke rugi? Itu je. Okay? Alright. Ini. Okay, selesai. Ada nak tanya apa-apa tak tentang perdagangan? Boleh tak ikut perdagangan? Boleh tak? Sebenarnya perdagangan rekod tak lengkap lagi susah ni daripada ni Tapi konsep yang sama lah. Okay, boleh ikut? Boleh. Boleh Okey. Pelajar kena tahu akaun perdagangan tak wajib. Kalau soalan suruh buat, baru buat. Kalau tak ada. Skip terus. Sebab apa? Kelab bukan perniagaan. Kalau rekod tak lengkap, mesti ada. Sebab rekod tak lengkap ialah perniagaan. Kelab, kalau tak ada. Jadi terus skip terus pergi step number 4 iaitu pendapatan dan belanjaan. Jadi pelajar kena hati
Okay, apa yang nak rekod dalam pendapatan belanjaan? Tak lain tak bukan ialah hasil daripada perdagangan tadi. Yang last kali dapat apa? Untung atau rugi. Berapa untung atau rugi? 3,100. Untung. Untung minuman terus masuk dalam pendapatan. Untung minuman. Okay, berapa nilai untung minuman? 3,100. Okay, ada nak tanya apa-apa? Setakat ni boleh? Boleh ikut? Boleh. Boleh? Okey, itu tentang pendapatan dan belanjaan. Dan PKK. Satu lagi, PKK nak apa? Apa maklumat akhir kat atas? Kalau awak tengok sini, apa maklumat akhir? Ada satu je maklumat akhir. Apa dia? Daripada soalan kat atas ni. Apa maklumat akhir? Apa dia? Apa dia? Apa ni? Inventory air. Yes, inventory minuman akhir. Inventory akhir. Terus masuk dalam inventory akhir. Berapa ribu tadi? Berapa ratus? 500. 500. Masukkan. Jangan lupa inventory akhir ataupun tulis apa? Inventory minuman. Dua-dua betul. Inventory minuman akhir pun boleh, inventory akhir saja pun betul. Okey, boleh? Selesai. Okey, ada nak tanya soalan? Boleh ikut? Boleh. Boleh? Ada nak tanya soalan lagi tak? Ada siapa nak tanya soalan? Nak tanya soalan, tanya. Sebelum cikgu pindah ke berikutnya. Pelajar. Jadi pelajar kena tadi sebelah. Tak ada Okey, tak ada. Jadi teruskan. Okey pelajar, cikgu tengok nota balik. Okey, tengok nota. Okey pelajar, tengok nota balik. Okey, perdagangan cikgu dah settle. Okey, pelarasan belanja dan hasil jangan lupa. Pelajar yang cikgu betulkan terkurang, iaitu terkurang kena tambah. Kalau awal terbalikkan, terlebih, prabayar dengan belum teroleh. Biasa tertolakkan akhir untuk maklumat akhir atau maklumat tambahan. Kalau awal kita terbalikkan. Okey, lepas tu pelajar, cuba tengok sekali lalu. Nota untuk pendapatan dan pembelanjaan. Okey, sekali lalu pelajar, pendapatan dan pembelanjaan hasil. Hasil mesti cari ke mana? Kat hasil lah. Apa dia hasil? Wang masuk. Dalam soalan ada ruang masuk, wang masuk. Wang masuk dekat mana? Dekat buku tunai sebelah debit. Ataupun kolom penerimaan. Okey, lepas tu apa lagi? Apa hasil? Yuran ahli. Kita dah sentuh step number 1. Untung minuman tadi. Baru buat perdagangan. Untung minuman masuk sini. Kalau rugi, minuman masuk ke dekat perbelanjaan. Okey? Okey, ada pertandingan. Okey, kalau ada pertandingan, pelajar tengok dekat wang masuk, wang keluar. Ada pertandingan, mesti kena declare. Untung ke rugi. Pelajar kena uji sendiri. Soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke, kena buat. Untung minuman. Okey, atau kalau dapat rugi pertandingan. Kalau untung pertandingan, masukkan untung. Kalau rugi. Okey, habis. Okey, dalam perbelanjaan pula ada apa? Belanja. Belanja semua cari dekat mana? Wang keluar. Wang keluar dekat mana soalan? Buku tunai sebelah kredit atau ruangan pembayaran. Masukkan semua belanja. Tapi mesti yang telah diselaraskan. Kalau ada terlebih ke terkurang, kena buat macam mana. Yang tadi kita terangkan. Okey. Lepas tu belajar susut nilai. Sama konsep macam rekod tak lengkap. Belajar. Susut nilai kalau ada peratus, kita buat macam biasa. Garis lurus atau baki kekurangan. Okey. Cikgu pun tak uji lagi susut nilai ke sini. Sebab apa? Susut nilai dia sama macam rekod tak lengkap. Cikgu dah buat special punya soalan ujian untuk susut nilai kan, cikgu dah bagi minggu lepas. Okey, kalau tak ada peratus, kita gunakan kaedah perniagaan semula iaitu apa? Aset awal tambah beli aset tolak aset akhir. Okey, selesai. Okey, susut nilai. Okey, dekat sini belajar ada alat tulis. Okey, alat tulis konsep dia apa? Awal tambah beli tolak akhir. Sama, tapi jangan tulis susut nilai alat tulis. Pelajar boleh tulis sini. Susut nilai, pelajar buat X. Kenapa pelajar? Sebab pelajar ingat konsep dia sama. Tak, susut nilai bukan aset. Jadi pelajar kena hati. Jadi gunakan susut nilai. Kalau ada alat tulis awal dengan akhir, buat awal tambah beli tolak akhir. Okay, dan last sekali jangan lupa yuran lapuk. Tadi kita dah sentuh. Okey, lebihan atau kurangan. Okey, dekat sini pelajar kena hati-hati. Pelajar ada juga hasil. Ada juga hasil yang ini. Hasil. Ada juga hasil cikgu nak tekankan. Dia tak masuk dalam hasil. Ada juga hasil tapi tak masuk dalam hasil. Kenapa? Sebab dia adalah kategori pendapatan modal. Apa tu pendapatan modal? Okey, jadi pelajar-pelajar boleh baca kat info-info ni lah. Yang cikgu bagi tu pendapatan modal Okey, kalau kita tengok info yang kedua lah. Ni yuran masuk, yuran pertama. Yuran masuk atau yuran pendaftaran boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan modal atau pendapatan hasil. Okey, jadi pelajar kena tahu pendapatan hasil ke modal. Kalau masuk dalam hasil, dia adalah pendapatan hasil. Kalau dia kata pendapatan modal je, tak boleh masuk dalam hasil. Dia akan masuk pendapatan modal. Pendapatan modal masuk mana ni? Masuk dalam PKK. Pendapatan modal akan masuk dalam PKK, masuk dekat sini. Ini dia. Pendapatan modal. Jadi pelajar kena hati.
Kalau dia tak sebut apa-apa, dia sebut hasil je tapi tak sebut pun pendapatan modal. Masuk pendapatan modal itu pelajar dia baru masuk PKK. Kalau tak bukan pendapatan modal masuk dalam hasil. Okey pelajar, apa situasi lagi? Apa tu pendapatan modal ni? Okey ni. Ni cikgu dah sediakan definisi. Pendapatan modal itu adalah pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Bukan aktiviti biasa. Contoh apa? Jualan aset bukan semasa. Derma khas, peruntukan kewangan daripada kerajaan. Itu dia pendapatan modal. Okey, ataupun belajar senang cerita belajar situasi lain. Ini ayat buku teks yang cikgu guna bahasa pasar. Duit yang kita dapat, belajar kita nak jadikan dia aset. Contoh, duit yang kita dapat derma orang ramai, derma kita dapat duit daripada orang ramai derma untuk bina dewan badminton. Kita ke pesat kelab badminton, kita dewan badminton. Jadi duit tu bila dah tukar jadi aset, dia adalah pendapatan modal walaupun dia tak sebut pendapatan modal. Okey, derma yuran ahli, yuran contoh, yuran masuk. Okey. Telah digunakan untuk membina gelanggang. Gelanggang tu aset. Jadi belajar yuran masuk tadi tak masuk dekat situ. Dia akan masuk dalam pendapatan modal. Okey, kita tengok situasi tu soalan. Kita tengok situasi soalan nanti belajar boleh nampak. Okey, cikgu bagi yang pertama. Okey. Derma untuk membina gelanggang. Pelajar, soalan pelajar sama tak dengan cikgu? Cikgu nak tanya dulu, sama tak? Pelajar tengok sama tak soalan pelajar? Sama. Sama Okey, alright. Okey, contoh yang pertama, pendapatan modal. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey, ni akaun tunai, wang masuk, wang keluar. Okey, dalam wang masuk hasil. Okey, sepatutnya ini masuk hasil. Bila masuk hasil. Okey, tetapi pelajar, derma untuk bina gelanggang. Gelanggang tu ialah apa? Aset. Jadi dia hasil ke dia adalah pendapatan modal? Cikgu nak tanya. Dia hasil ke pendapatan modal? Pendapatan modal. Ya, dia adalah pendapatan modal. Bagus. Dia adalah pendapatan modal. Jadi pelajar boleh buat macam ni. Kenapa? Okey, pelajar boleh buat macam ni. Hasil atau pendapatan modal. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia adalah pendapatan modal. Kenapa? Sebab ada perkataan gelanggang. Walaupun maklumat tambahan langsung tak sebut. Walaupun maklumat tambahan langsung tak sebut. Jadi pelajar, pelajar dekat jawapan cikgu letak tak sini? Ada tak jawapan kat sini? Cuma untuk bina gelanggang dalam kurungan salah. Salah. Salah tu pelajar kena highlight kan. Dan siapa letak dalam pendapatan tu salah. Betul. Kalau tak ada dia tulis derma saja, itu masuk dalam pendapatan. Boleh. Jadi nak masuk mana yang betul? Pendapatan modal masuk dalam PKK, dekat dana terkumpul. Dekat mana? Bawah ni, bawah lebihan ni. Apa dia nak tulis? Derma, ikut ayat dia. Apa tu? Derma untuk membina gelanggang. Ya, betul. Ada tak cikgu dah tulis jawapan Dah. Baduy. Dah bocor. Membina gelanggang. Okay, cikgu letakkan jawapan. Berapa nilai dia? 10,000. 10,000. 10,000. Okay, faham tak? Boleh? Jadi yang buat dekat atas ni betul ke salah? Salah. Cikgu dah tulis salah dah. Boleh tanya cikgu. Cikgu tulis ni yang kat cikgu. Kan tulis kurungan salah tu. Salah jangan buat lah. Cikgu letak dulu. Okay, alright. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, yang kedua. Okay, sambung tak soalan pelajar dengan cikgu? Sama. Sama? Okay, sama. Jadi pelajar-pelajar lihat. Pelajar. Derma 10,000. Derma 10,000. Okay, maklumat tambahan. Derma yang diterima digunakan untuk membina gelanggang. Okey pelajar. Soalan kat sini derma. Derma saja. Okey. Jadi confused nak masuk hasil ke? Nak masuk dalam pendapatan modal? Mana satu ni? Sekarang soalan sebut derma yang diterima untuk membina gelanggang. Jadi nak masuk mana? Pendapatan modal. Yes. Ini yang menunjukkan pendapatan modal. Jadi masuk mana? Pendapatan. Okey, faham tak? Faham. Okey, kalau tak ada ayat ni? Ayat bawah ni tak ada. Dia masuk pendapatan. Yang bawah ni. Okey, jangan. Cikgu nak potong tak ada pula. Kalau ini tak ada. Ini nak masuk mana? Ini akan masuk dalam hasil. Boleh belajar? Faham? Faham. Ini keliru lah benda-benda yang pelajar keliru sikit. Lepas tu cikgu sediakan soalan khas. Jadi derma, dekat awak tu cikgu dah bagi pun jawapan. Dah ada jawapan belum? Dah ada. Dah ada juga. Okey, jadi masukkanlah. Derma untuk bina gelanggang. Minta maaf lah cikgu dah letakkan pula. Derma, dana, apa ni? Bukan dana, sorry derma. Aduh, handphone cikgu ni banyak pula. Mesti masuk ni. Sekejap Derma untuk membina gelanggang.
Okey, berapa nilai dia? Sekejap, kita tengok sekejap. 10,000. 10,000. Okey. Jelas yang ni? Jelas. Okey, habis. Berikutnya. Okey, pengiraan dana terkumpul awal. Ada tak dalam jawapan soalan awak? Ada tak yang ni? Ada. Ada. Sekejap. Okey, sekejap Ada ya? Ada. Ada. Cikgu dah bagi jawapan belum? Cikgu dah bagi jawapan belum? Dah. Dah. Ada dah pula, dah bagi jawapan pula, dah bocor pula. Okey, belajar sebab apa? Cikgu dah bagi jawapan yang ini. Cikgu yang ini trik dia sama. Trik dia sama macam rekod tak lengkap minggu lepas. Ingat lagi tak? Minggu lepas. Okey, belajar. Apa trik dia? Apa tu nak cari dana terkumpul awal? Iaitu sama dengan apa? Modal awal. Sama dengan modal awal. Okey. Modal awal pelajar bila jumpa soalan ni je, pelajar terus kena labelkan apa? Aset mana, liability mana. Betul? Okey. Trik dia kat sini ada dua. Apa trik dia? Apa trik dia? Respon sikit, apa trik dia? Belajar dah belajar minggu lepas, apa trik dia? Bank. Okey, bank. Betul, okey, bagus. Trik dia bank. Jadi bank ni baki BB 42,000 tak ada dekat atas. Ingat, BB tu merujuk pada satu hari bulan. Akaun penerimaan ialah ini adalah bank. Bank. Bank berapa ribu? 42,000. Okey, 42,000. Okey, berikutnya. Apa lagi satu? Lagi satu trik. Apa dia trik? Susut nilai kenderaan. Yes, susut nilai kenderaan. Ni kenderaan bila ni? Bilanya kenderaan ni? Tahun lepas. Tahun lepas. Jadi pelajar tahun lepas 60,000. Maksudnya apa pelajar? Dia belum tolak susut nilai. Jadi pelajar kena tolakkan susut nilai tahun lepas. Okey, kaedah berapa tahun lepas? Kaedah garis lurus. Betul pelajar? Okey, boleh tak cari susut nilai tahun lepas? 1 Januari tutup akaun Disember, tenang setahun je. Jadi 60,000 kali 10% untuk tahun lepas. Berapa dapat? 2017 yang susut nilai. Berapa dapat? 60,000 kali dengan 10%. Berapa pelajar dapat? Dapat tak? Berapa ribu tu? 6,000. Jadi 60,000 ni tolak apa? 6,000. Okey, betul tak jawapan? Cuba tengok jawapan. Sama tak? Sama tak yang cikgu bagi jawapan tu? Sama. Okey, jadi pelajar yang perlu di-highlightkan di situ, highlightkan. Siapa ada highlightkan. Satu ialah aset kenderaan 60,000 tolak 6,000. Satu lagi apa? Bank 42,000. Yang lain semua buat macam biasa. Boleh belajar? Lepas tu bila pelajar buat, tandakan liability. Apa liability kat sini? Apa liability kat sini? Tolong cikgu. Apa liability kat sini? Yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh lagi. Kadar bayar belum dibayar. Kadar bayar belum berbayar. Okey, itu je. Yang lain semua aset. Okey? Okey, selesai. Habis untuk yang pertama. Dapatlah dana terkumpul 201,900. Okey. Dekat sini ada dua cara. Ada dua cara. Cara pertama, menyediakan penyata. Kalau dia kata sediakan penyata mengira dana terkumpul awal, mesti gunakan konsep ni. Apa ya? Gunakan konsep ni. Okey, gunakan formula seperti ni. Asset minus liability. Mesti ada butiran nombor. Kena ingat. Jangan salah teknikal. Salah teknikal habis hilang markah. Kedua, kaedah dia apa? Kedua, menghitung, hitungkan dana terkumpul awal. Buat macam ini. Formula matematik dia. Aset awal, tolak liability awal. Last kali dapat apa jawapan? Jawapan dia mesti sama. Berapa nilai dia? 201,900. Okey, jelas tak? Jadi pelajar masukkan tak? Aset awal pelajar kira, tolak liability. Okey, boleh? Okey, boleh tak kirakan aset awal? Boleh tak kirakan cikgu aset awal? Berapa? Tak payah, cikgu dah tulis kat situ kan. Berapa nilai aset awal? Tolong cikgu. 202,500. 20500. Okey, liability? 202,500. 202,500. Oh, banyak. Okey, liability? Liability 600. 600. Okey, boleh tak dapat? Okey, boleh ikut? Ada nak tanya? Tak ada Okey, alright. Okey. Dalam ni ada siapa nak tanya ni? Okey, Jasmine tanya, cikgu ada recording. Ya, macam biasalah rekod memang cikgu akan rekod, tak ada masalah. Cikgu akan rekod. Setiap minggu cikgu akan rekod. Okey.
Sekarang pelajar dah selesai. Okey, dah selesai pelajar. Cikgu dah sediakan awak 3 akaun. Akaun apa? Kelab dan persatuan ni yang pertama. Pelajar tengok yang pertama. Okey, yang pertama. Kedua nak buat apa? Oh, yang ini cikgu buat tak ada jawapan. Yang awak punya ada jawapan kan? Okey, yang keduanya soalan cikgu bagi apa? Cuba tengok soalan. Cikgu bagi yang 3 yuran tadi. Ada 3 yuran. Jadi pelajar kena buat satu persatu. Okey, 3 yuran. Okey, alright. Jadi pelajar lihat. Okey, habis. Okey, lepas tu ni cikgu dah bagi jawapan. Cikgu dah bagi jawapan penuh. Okey, cikgu bagi 2 je. Kelab cikgu bagi 2 kan? Betul tak? Kelab cikgu bagi 2 je. Okey, jadi pelajar kena kuasai 2 tu lah. 2 tu kena kuasai. Satu soalan yang yuran biasa, satu lagi yuran penuh. Yuran penuh. Okey, ada siapa nak tanya tak? Kita ada setengah jam ni, lebih kurang setengah jam. Sempat ni kalau kita tikkan satu-satu, boleh tak kita buat satu soalan? Pelajar sekali lalu tik-tik saja. Boleh tak? Boleh. Boleh? Kita tahu teknik dia lah. Yang penting pelajar tahu teknik jawapan dia. Okey, jap. Okey, cikgu pelajar contoh satu-satu. Pelajar contoh satu-satu. Jadi kita buat. Okey, konsep yang pertama cari lalu pelajar, mesti pelajar kena ingat. Semua penerimaan dan pembayaran, cikgu nak tanya muka surat 14 soalan macam mana? Muka surat apa tu? Sekejap. 14. Farah, kita buat ni dulu Farah. Nanti lepas ni Farahnya soalan nanti selepas kelas ni cikgu bantu. Boleh Farah Idina? Okey, terkejut cikgu. Jangan buat-buat soalan ni boleh tanya soalan nombor 14 pula. Nanti itu nanti. Okey nanti jap. Mana muka surat 14 ni? Jap. Okey, itu nanti. Okey, alright. Okey, cikgu buat akaun kelab. Okey, pelajar. Semua penerimaan dan pembayaran, pelajar kena ingat. Mesti rekod berapa kali? Semua rekod macam rekod tak lengkap. Sama. Rekod berapa kali? 1 kali. Mesti rekod 1 kali. Jadi, kena hati-hati. Okey, kena hati-hati. Okey, jadi pelajar kena tahu debit ni apa? Debit ni wang masuk sekali lalu. Kredit ni apa? Wang keluar. Jadi pelajar kena hati-hati. Okey, selesai. Okey, boleh? Okey, jadi pelajar kita labelkan terus. Satu persatu. Yuran masuk. Yuran masuk ni nak rekod kat mana pelajar? Rasa ni nak rekod kat mana yuran masuk? Okey, kena baca maklumat teman. Hasil ni kena hati-hati. Okey. Adakah dalam soalan maklumat teman dia sebut cerita pasal pendapatan modal? Ada tak pendapatan modal? Cuba tengok maklumat teman sikit, ada tak? Ada tak? Yuran masuk. Hendaklah dianggap pendapatan hasil. Pendapatan hasil tak ada masalah. Jadi pendapatan hasil akan declare sebagai apa? Dia akan masuk sebagai hasil. Kita akan rekod sebagai apa? Hasil. Masuk dalam pendapatan. Pendapatan tu hasil tu je. Okey. Yuran ahli. Yuran ahli masuk mana? Akaun yuran lah. Akaun yuran. Nanti sebagai apa? Bank. Ini ialah yuran yang kita sudah terima. Jangan lupa. Akaun yuran. Okey, kutipan pertandingan silat. Okey, pertandingan kena kira untung atau rugi pertandingan. Okey, pelajar. Cuba tengok ada tak pertandingan silat? Pertandingan ada tak duit keluar pertandingan? Ada. Okey, untung ke rugi pertandingan? Tolong cikgu sikit. Untung ke rugi? Tengok nombor dia. Tengok nombor. Untung ke rugi? Untung. Untung. Okey, tolak kan? Tolong cikgu tolak sekejap. Berapa untung? Dapat untung. Berapa untung? 3420. Okey, ada tak jawapan kat situ? 3420. Ada tak cikgu letak? Okey, yang ini pelajar. Okey pelajar. Cikgu bagi 2. Okey pelajar. Kat sini kat dekat jawapan, cikgu tulis apa? Cikgu kira untung tak kat sini? Cikgu kira untung tak? Tak. Tak. Okey. Kalau cikgu tak kira untung, pelajar boleh masukkan satu-satu. Pelajar kena letak 2 butiran. Satu kutipan, satu lagi belanja. Pelajar letak. Okey, kena letak kutipan dia wang masuk, wang keluar. Okey, kalau nak kira juga, soalan tak suruh tapi nak kira untung ni, boleh tak? Boleh. Tapi pelajar tak boleh masukkan 2 butiran. Pelajar letak satu je. Apa jawapan dia? Pelajar terus letak untung pertandingan silat. Untung pertandingan silat. Boleh. Jadi sini ada 2 pilihan. Kalau soalan tak suruh buat, tapi kalau kita nak buat boleh tak? Boleh. Soalan cikgu ulang balik. Cikgu soalan tak suruh buat nak kira untung atau rugi. Jadi nak buat boleh tak? Boleh, tak masalah. Kalau tak buat pun boleh, tapi kena tulis 2 kali.
Satu dalam tambah, dekat penerimaan tulis apa? Kutipan pertandingan silat. Dekat pembayaran tulis apa? Belanja pertandingan silat. Okey, boleh tak? Faham tak? Boleh? Raja? Raja? Boleh tak? Kalau ulang balik dulu. Ulang balik. Okey. Dekat sini kita ada pertandingan. Okey, pelajar. Soalan tak suruh kita buat nak kirakan untung atau rugi pertandingan. Ada tak suruh kira? Ya, ada lah pelajar. Minta maaf. Ada. Penyata untung atau rugi pertandingan silat. Boleh tak? Okey, berapa dapat? Wang masuk, tolong cikgu. Wang masuk. Tolong cikgu, berapa dapat? Berapa wang masuk tadi? Wang masuk berapa? 10808. Tolak dengan berapa? Belanja pertandingan silat 4888. Berapa dapat? Berapa dapat? Tolong cikgu. Ada kena tolak lagi tu cikgu. Apa lagi? Ada tak silat? Ada tak cerita pasal silat ni? Upah guru silat. Mana? Ada lagi tak? Mana? Saya tak nampak. Oh, ada Ada atas. satu. Ada satu lagi. Minta maaf. Okey, upah guru silat. Pasal silat kan? Upah guru silat. Berapa nilai dia? Sebab tu cikgu yang guru silat tu pun dia ada pelarasan Maklumat. lagi. Kita tak baca habis soalan ni. Okay, apa pelarasan ni? Okay, 10% daripada gaji pekerja adalah yang ni dia ada maklumat tambahan ni. Okay. 10% daripada gaji pekerja adalah upah guru silat. Okey, berapa 10% daripada gaji pekerja? Mana gaji pekerja? Cari. Gaji pekerja. Mana gaji pekerja? Atas ni. Gaji pekerja adalah 10%. Berapa 10%? 400. 400. Betul? Okey, jadi adalah upah guru silat. Jadi upah guru silat nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tambah 400. Dapat tambah 400. Okey, berapa dapat nilai dia? Boleh tak dapatkan? Jadi ini kena tolak. Ini pun kena tolak. Betul tak? Dapat tak jawapan? Ada tak cikgu bagi jawapan kat situ? 3420. Ada kan cikgu bagi jawapan kan? Ada. Sekejap Mana tadi? Ni. Cikgu dah bagi jawapan siap dah. Sedang dah. Okey, boleh. Dapat 7. Okey, kalau situasi macam ni. Tadi boleh tak ada pilihan tak? Nak kira nak buat asing ke nak buat untung? Tadi kan dia buat asing kan? Ni, dia buat asing. Betul tak? Boleh tak macam ni? Okey, pelajar. Kalau dia suruh kira untung atau rugi pelajar mesti pelajar kena masukkan untung. Mesti pelajar masuk untung. Untung apa? Pertandingan silat. Berapa pelajar dapat? Jawapan tadi? 3420. 3420. Pelajar mesti masukkan 3420. Okey, jadi jawapan yang tadi? Jawapan dia berapa? 3420. Sorry kat sini. Okey, jadi yang ini tak boleh. Potong kan? Pelajar potong. Cikgu. Ah. Kiranya bukan untung pertandingan silat ni dia masuk apa? Pendapatan dengan perbelanjaan ke? Tak, untung masuk penerimaan. Ini penerimaan ke pembayaran ni? Astagfirullahaladzim. Cikgu salah tengok lah. Minta maaf, jap. Cikgu salah tengok lah. Minta maaf, jap. Ini ialah apa ni? Yang kita buat sekarang ni. Ini ialah apa? Penerimaan dan pembayaran. Okey, sorry. Kita tengok sini. Ada tak untung pertandingan silat? Ada. Cikgu dah bagi dah jawapan kat sini kan? Ada. Okey, minta maaf. Ini dia. 3420. Pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pelajar. Dekat nota cikgu, ada tak cikgu suruh buat ni? Ada tak nota cikgu suruh buat penerimaan dan pembayaran? Ada tak? Dekat nota cikgu. Ada tak? Tak ada. Dekat soalan cikgu tak ada. Betul tak? Biasa penerimaan dan pembayaran ni dalam bentuk soalan saja. Betul tak? Akaun penerimaan dan pembayaran biasa dalam bentuk soalan saja. Betul? Soalan ni special sikit. Dia suruh kita buat akaun penerimaan dan pembayaran. Sebenarnya akaun penerimaan dan pembayaran tu nak buat lagi senang. Kenapa? Sebab kita salin je. Pelajar tengok ni. Salin. Betul tak kita salin bulat-bulat ni? Pelajar betul tak kita salin bulat-bulat ni? Wang masuk, betul. tolong bulat. Betul tak? Salin. Sama. Tak ada upah langsung pun. Betul tak? Betul? Betul. Cuma tambah dengan apa? Baki awal. Berapa baki awal dia? Baki awal dia bank kat sini. Okey, berapa nilai bank? Dia boleh belajar tengok bank. Berapa nilai bank? Ada tak bank kat sini?
350. Betul tak? Tambah dengan wang penerimaan, tolak dengan pembayaran. Betul tak? Cuba tengok. Betul tak? Sebiji-sebiji. Betul tak? Betul ke? Betul. Betul. Last kali nak apa? Yang bucket HP tu apa? Bucket HP tu yang kita dapat kat sini. Jarang soalan suruh buat ni. Tapi cikgu pilih soalan ni salah satunya sebab ada soalan suruh buat. Suruh buat salin je lah. Jangan sampai tak tahu. Ingatlah macam mana akaun penerimaan dan pembayaran tak pernah buat ni. Ini sebenarnya senang je. Salin je balik. Masa kena buat panjang sikit lah. Akaun penerimaan dan pembayaran, pelajar tengok. Berapa markah? 3. Banyak tak sebenarnya 3? Banyak ke tak banyak? Banyak ke? Banyak. Pelajar sebenarnya tak banyak lah. Sebab tu pelajar dia tak bagi. Kalau banding dengan pendapatan manjaan, berapa pendapatan manjaan? 13. Betul. Sebab apa? Sebab dia banyak pelarasan. Penerimaan dan pembayaran tak banyak pelarasan. Dia just tulis je, salin je. Tapi kalau tak tahu, rugi. 3 markah. Betul tak? Padahal senang. Okey, boleh. Okey, selesai untuk penerimaan dan pembayaran. Okey, jadi cikgu nak label balik ni. Cikgu nak label balik yang tadi tu. Yang tadi. Boleh tak cikgu labelkan balik? Okey, cikgu terus buat Cikgu buat. Okey, kutipan pertandingan tadi. Kita kira untung atau rugi. Ini yang lupa. Kita kira untung atau rugi. Cikgu nak tunjukkan semua akan berperanan satu kali rekod. Jadi pelajar kena tahu. Okey, ini masuk pertandingan. Jadi ini untuk masukkan apa? Pertandingan. Ini pertandingan Jadi pertandingan. Jadi cikgu tak payah tulis lagi lah. Ini masuk dalam pertandingan. Untuk kiraan pertandingan. Okey, upah guru. Okey, selesai. Okey, derma. Derma masuk mana? Bangunan. Ni derma bangunan kelab. Nak masuk mana ni? Pendapatan ke nak masuk dalam pendapatan modal? Pendapatan modal. Oh yes, pendapatan modal. Jadi pendapatan modal. Cikgu tulis PM, pendapatan modal. Right? Jadi pelajar dah tahu dah. Masuk mana sekali je. Okey, upah guru silat. Tadi dah cari dah. Nak cari untung atau rugi. Dah tak payah dah. Okey, promosi. Masuk mana promosi? Masuk dalam belanja. Gaji pekerja. Belanja. Belanja am. Belanja. Alatan sukan. Ini alatan sukan baru beli. Aset baru. Jadi kena tahulah. Aset adalah apa? Aset bukan semasa. Okey. Jangan lupa. Kadar bayaran. Belanja. Belanja pertandingan silat. Ini pertandingan tadi. Dan insurans. Last kali masuk mana? Belanja. Kalau pelajar cari butiran ni semua ada. Cuma yang perlu diselaraskan. Jangan lupa. Okey? Alright. Selesai. Lepas tu pelajar sekali lagi. Maklumat aset dan liability. 1 hari bulan. Sebut 1 hari bulan nak cari apa pelajar? Nak cari apa? Dana terkumpul awal. Aset tolak liability. Betul? Okey, bila sebut dana terkumpul awal, kena hati-hati dengan apa? Apa butiran yang pertama nak kena jaga? Bank. Ada tak bank? Ada tak masalah. Kalau tak ada bank, nak cari kat mana? Cari dekat BB. Kadang-kadang dia sebut kat mana? Dia sebut kat sini BB. Okey, kalau dah ada, dah. Okey, jadi pelajar terus buat. Tambah tolak. Okey. Susut nilai terkumpul kelengkapan. Okey, susut nilai terkumpul kelengkapan dia boleh cari tak? Ada tak soalan formula dia suruh ke bawah? Ada tak? Cuba tengok. Ni ada cikgu dah trik kan kat sini kan? Cikgu dah bagi trik kat sini. Apa trik dia? Tolong cikgu. Kelengkapan dibeli pada 1 Julai 2016 dan disusun 10% mengikutkan kaedah Garudus. Dia dah beli 1 Julai. Tahun lepas. Raja, boleh tak kirakan susun nilai? Dah tentu boleh. Berapa lengkapan dia? Tolong cikgu, lengkapan dia berapa ribu? 8,000. Tahun lepas je 8,000 kali dengan 10%. Berapa dapat? Berapa dapat ni? 800. 800. Okey, ada tak jawapan kat situ? 8,000 tolak 800. Ada tak? Ada tak dekat jawapan? Untuk dana terkumpul awal. Ada tak? Ada. Ada. Okey, jadi dapat tak jawapan kat situ? Dapat. Dapat. Jadi kat sini, trik dia kat sini je. Apa trik dia? 8,000 tolak 800. Ini pun cikgu dah uji dalam mana? Yang tadi cikgu buat latihan berfokus. Yang cikgu panggil yang tadi, yang kita buat satu-satu tadi kan? Itu latihan berfokus. Itu je. Yang lain, kita masukkan seperti biasa. Ini trik dia. Okey, boleh Ada nak tanya tak? Siapa nak tanya soalan? Nak tanya-tanya. Boleh ikut tak? Boleh ke? Boleh. Okey, berikutnya cikgu nak beritahu. Okey, berikutnya ialah 30 Julai. 30 Jun 2018. Ini maklumat akhir. Sebut je maklumat akhir mesti rekod berapa kali? 2 kali. Okey, kelengkapan. Nak masuk mana? Sama konsep dia yang kita buat sebelum ni. Sebut je kelengkapan, kita nak gunakan sebagai susut nilai. Sekali lagi nak masuk mana? Aset bukan semasa. Jangan lupa.
Alatan sukan semua sama. Semua aset bukan semasa peranan dia sama. Satu nak kira aset susun nilai. Satu lagi aset bukan semasa. Jangan lupa. Bangunan pun sama susun nilai dengan aset bukan semasa. Cikgu laju sikit Okay, susun nilai terkumpul. Tadi kita nak kira susun nilai. Jangan lupa susun nilai sekali lagi apa? Susun nilai terkumpul. Kita akan kirakan dua. Ini susun nilai terkumpul yang lama. Jadi susun nilai terkumpul yang baru. Belajar yang akhir dah ada. Tak payah kira susun nilai lagi tahun ni dah. Sebab apa? Susun nilai untuk 1 tahun. Kalau 2 tahun, susun nilai untuk 2 kali ganda lah. 800 tambah 800, 1600. Dia dah bagi. Tak payah kira lagi dah. Okay, yuran belum terima. Tak ada lah. Tak ada. Yuran belum teroleh. Rekod 2 kali. Satu dalam akaun yuran. AY, akaun yuran. Sekali lagi masuk mana? AS ke LS? Akaun yuran belum teroleh. AS ke LS? Tolong cikgu. Yuran belum teroleh. LS. Bagus, LS. Belanja am belum bayar. Belanja am belum bayar. Satu masuk dalam belanja. Sekali lagi, belanja am belum bayar. Belum bayar. AS ke LS? Belanja belum bayar. Pelajar, tolong cikgu. Belanja belum bayar. AS ke LS? LS. LS. Okey, jangan lupa. Okey, insurans prabayar. Insurans masuk belanja. Sekali lagi, insurans prabayar. AS ke LS? AS. Okey, tak ada. Akhir tak ada. Bank kita dah dapat. Bank dapat dari mana tadi? Bank kita dah dapat akaun penerimaan dan pembayaran tadi yang pelajar buat. Mana pendapatan belanjaan? Ya, akaun penerimaan dan pembayaran yang ni yang pelajar buat tadi. Yang kita salin je balik. Last kali baki akhir berapa? 17,268. Dah dapat 17,268. Jadi selesai. Okey, jadi yang ni bank pelajar dah kira buat satu tadi pelajar dah buat akaun penerimaan dan pembayaran. Kita buat untuk akaun bank lah, akaun bank. Sekali bank lagi masuk ke mana? Pengiraan tadi masuk ke mana? AS. Okey, dah dapat. Okey. Dekat sini pelajar jangan lupa pelarasan hasil. Okey, ada tak terlebih terkurang kat sini? Ada. Apa dia dah terlebih terkurang? Belanja am belum bayar. Belum bayar ini ialah apa? Terkurang. Jadi apa konsep dia? Yang akhir kena tambah, awal kena terbalik kosong. Okey, ada tak belanja am kat atas? Cuba tengok belanja am. Ada tak? 400 tambah dengan apa? 300. Jadi pelajar dapatkan belanja am yang terbaru. Sebab tu dalam belanja, pelajar tengok cikgu letak berapa? 700. Kalau pelajar tengok balik. Okey, ada lagi tak? Terlebih dengan terkurang kat sini. Ada. Insurans prabayar. Prabayar ialah apa? Terlebih. Terlebih konsep akhir apa? Tolak. Awal apa? Terbalik. Terbalik ialah apa pelajar? Terbalik tambah ke tolak? Tambah. Okey, jadi insurans. Insurans 1250 tambah 250 tolak 125. Tolak 125. Tolak 125 Cikgu tulis tak cukup. Tolak 125. Okey, selesai. Okey, berikutnya kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar. Belum bayar ialah apa? Terkurang. Okey, 150. Jadi apa nak buat? Terkurang sini tambah, awal terbalik, tolak. Okey, ada tak kadar bayaran? Ada kat atas. Jadi kadar bayaran nak buat apa? Tolak 150. Semua nampak pelarasan. Sebab tu markah pendapatan belanjaan banyak. Ada 13 markah. Jadi pelajar kena atas ini. Okey, selesai. Okey, yuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Tak ada masalah lah. Yang ini tak ada apa-apa. Pelajar tak ada terlebih, tak ada kurang. Dia nak maklumkan saja. Jadi ini tak ada apa-apa. Jadi yuran masuk kita akan masuk mana? Masukkan dalam yuran masuk, kita akan masuk dalam hasil. Jadi ini tak ada apa-apa. Okay, 10% tadi kita dah buat pelarasan 2 kali. Satu kat mana tadi? Gaji. Gaji kita dah buat. Gaji kita dah tolak. Sekali lagi, upah guru silat kita dah tambah. Okey, 2 kali dah rekod, settle. Okey, apa lagi? 1/3 daripada yuran belum terima tahun lepas tidak dapat dikutip. Ni apa ni? Kita pasal apa ni? Ni cerita pasal apa pelajar? Pelajar, nombor 4 ni apa? Tidak dapat kutip ni apa? Yuran lapuk. Okey, boleh tak tengok macam mana cikgu kirakan yuran lapuk? Apa formula yuran lapuk yang cikgu bagi? Berapa nilai dia? Okey, dapat tak nilai dia 120 ni? Tahu tak macam mana dapat 120? Tengok sikit. Macam mana dapat 120? Tahu tak macam mana dapat? 1/3 daripada akaun belum terima. Berapa? Tolong cikgu. Berapa dia? 1/3. 1/3 nak kali berapa? Macam mana dapat 120? Tolong cikgu.
Berapa? Okey, yuran dia kata tahun lepas. Berapa yuran tahun lepas? 360 pada awal tahun. Betul? 360. Jumpa tak 360 ni? Pelajar nampak tak? Jumpa. Jumpa 360. Okey, 360. Okey, jadi 1/3 yuran ni tak boleh bayar. Berapa 1/3 daripada 360? 120. 120. Bagus. Itulah jawapan dia. 120. Jadi 120 ni rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod? Satu dalam akaun yuran. Sekali lagi dekat mana? Belanja. Dekat mana? Belanja. Okey, selesai. 2 kali rekod Dan berikutnya kelengkapan susun nilai masuk mana? Satu tadi kita dah kira susun nilai. Sekali lagi dekat apa? Susun nilai terkumpul. Dah selesai. Habis. Okey, pelajar tengok jawapan pelajar sekali lalu. Okey, tengok pelajar sekali lalu. Okey, tadi yang pertama ni dah habis. Dana terkumpul awal dah habis. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, penerimaan pembayaran tadi kita salin je, betul? Selesai. Okey, akaun untung atau rugi, selesai. Okey, yuran. Dapat tak yuran? Tengok sikit yuran, dapat tak? Dapat tak yuran? Pelajar tengok sekejap satu-satu. Yuran, dapat tak? 360. Dapat tak cari tadi 360? Yuran ni, yuran apa ni? Yuran awal tadi. Awal tahun. 360, betul? Akhir ada, yuran lapuk ada 120. Kenapa belanja am tambah 300? Mana belanja am? Okey, kejap. Mana belanja am? Ni tadi belanja am kan dia dekat bawah ni. Belanja am. Jumpa tak kat maklumat taman? Adini Faihana. Tanya yang 300. Ni kan dia dapat ni. Kenapa belanja am tambah 300? Belanja am nampak tak? Belanja am belum bayar. 300 ke 130? Tambah 130 lah belanja cikgu Santa. 130. 130. Okey, bagus. Okey. Okey, alright. Adini Okey, cikgu salah tulis Adini. Jadi betulkan Okey, alright. Okey, cikgu teruskan. Okey, yuran ada nak tanya tak? Boleh dapat tak? Bank 11360. Tolong cikgu ni. Respon. Boleh tak dapat bank? Dapat ke? Okey, yuran belum teroleh. Ada tak? Yuran belum teroleh. Akhir. Ada tak yuran belum teroleh akhir? Ada. Okey, ada. Last kali nak cari apa? Pendapatan dan perbelanjaan. Okey, alright. Okey, selesai. Okey, akaun pendapatan dan belanjaan. Ada tak cikgu dah bagi jawapan kat sini? Ada. Okey, ada. Jawapan semua dah ada. Okey, cerita tadi. Untung pertandingan silat boleh tak? Sekali lalu. Double check satu-satu boleh tak? Kalau boleh. Tak boleh, tanya. Boleh tak? Untung pertandingan silat tadi kita dah kira kan? Dah. Untuk pertandingan silat mana kita kira tadi? Yang ini. 3420. Boleh? Okey, 3420. Okey, yuran masuk 3,000 boleh? Boleh. Yuran ahli dapat tadi 10470 boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, alright, selesai. Dapat 16,890. Okey, yuran lapuk belanja, yuran lapuk 120. Jumpa tadi yuran lapuk, betul? Okey, susun nilai kelengkapan 800. Yang mana dapat 800? Tadi kita dah kira. Setahun 8,000 kali 100, 10%, 800. Okey, susun nilai latah sukan. Ada tak susun nilai latah sukan? Tak ada peratus. Peratus tak ada. Jadi nak guna kaedah apa? Apa formula dia? Saja sekali lalu. Awal campur beli tolak akhir. Bagus. Awal tambah beli tolak akhir. Dapat tak 20-20? Dapat. Okey. Promosi salin saja 1510. Okey, kadar bayaran. Tadi kadar bayaran kita ada tambah ke tolak tadi kadar bayaran? Ada tolak 150. Betul? Dapat 132. Okey, gaji pekerja. Tadi kita ada termasuk upah tadi. Betul tak? Upah pekerja 400. Dapat 3,600. Belanja am. Tadi kita ada. Tadi rakan awak tanya. Cikgu tambah 300. Cikgu tersalah tadi. Tambah 130. Betul? Okey. Dan last sekali insurans. Insurans ada tadi apa? Prabayar kan? Awal dengan akhir kan? Jadi pelan tengok. Tambah 250. Tolak 105. Dapat tak 1375? Total kan mesti dapat 10087. Last sekali dapat apa? Lebihan. Berapa dapat? 6803. Okey. Kat sini butiran ni ada tak yang tak faham? Ada tak faham?
Okey, cikgu dah bagi jawapan, bukannya untuk cikgu saja nak bagi jawapan untuk mudah kerja cikgu, bukan. Ini supaya awak senang nak ada mood nak buat latihan. Pelajar kalau tak ada jawapan pelajar nanti malas nak buat latihan. Ada jawapan seronok sikit. Jadi jalan kerja semua cikgu dah masukkan. Okey, alright. Ada lagi tak nak tanya? Boleh tak? Okey, ngam-ngam kita masuk. Okey? Okey, pelajar boleh ikut tak kelab? Boleh. Harapkan cikgu berharap jangan pelajar buatlah latihan cikgu. Buatlah latihan. Lepas ni pelajar modul cikgu yang berbeza pula lah lepas ni. Okay, minggu depan kita masuk topik yang terakhir, penyata kewangan iaitu perkongsian. Okey, perkongsian kita masuk. Nampak macam senang tapi ada trik sikit perkongsian. Okey, kita masukkan perkongsian. Lepas tu pelajar jangan lupa minggu lepas perkongsian tu cikgu akan bagi modul baru sambil cikgu dalam proses modul baru kita buat soalan objektif. Ada taktikalnya. Pelajar tak pernah buat objektif dengan cikgu. Betul tak? Saya rasa kat sekolah selalu tak buat objektif kat sekolah. Jarang. Jarang kan? Kita cuba buat. Boleh tak kita cuba buat? Okey, kita buat soalan apa? Objektif. Kita fokus pada objektif yang 4 soalan ni. Buat penyata kewangan, soalan objektif penyata kewangan, rekod tak lengkap analisis, kelab dan juga kita fokus. Sebab apa? Kita baru belajar. Senang. Lepas tu form 4 nanti, lepas tu kita buat ulang kaji, nanti buku 2 cikgu post. Kita nanti habis 3 bab, kita buat pula objektif lagi untuk 3 topik tadi. Dan sebagainya. Boleh diharapkan pelajar lepas ni objektif kena skor 35 ke atas. Jangan cikgu 25, 30 tak nak. 35 ke atas. Mesti boleh. Sebab dia ada taktikal. Okay. Alright. Jadi pelajar, satu lagi pelajar cuba. Nanti pelajar tak dapat, pelajar boleh TM. Okay, ada apa-apa nak tanya soalan tak pada cikgu hari ni? Ada? Ada tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada Okay, alright. Okay, jadi hari ni bulan November ni macam biasalah cikgu akan bagikan link lah untuk pecutan untuk kita punya pecutan SPM ni cikgu akan susun pecutan 1, pecutan 2 tu susun. Yang lama-lama tu belajar tak tengok pun tak apa, tak ada masalah. Kita buat ulang kaji lebih detail. Kali ni belajar lebih detail daripada yang sebelum. Okay, alright. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi semoga bermanfaat kelas hari ini. Jadi pelajar-pelajar tolong tengok sikit Telegram tu ada saya faham ada pelajar tak ada handphone pakai handphone parent pinjamlah handphone parent je tengok ada info dan sebagainya Okey, jadi itu saja daripada saya. Jadi kita jumpa lagi kelas minggu depan. Minggu depan. Okey, jadi pelajar yang sambut Deepawali, happy Deepawali, dan yang tak menyambut Deepawali, happy holiday. Jadi jaga diri baik-baik, jaga SOP semua. Okey, jadi pelajar yang nak tanya soalan boleh tanya selepas ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.